Setiap tahun ratusan ribu graduan tamat pengajian dan memasuki dunia pekerjaan. Namun hakikatnya bukan semua dapat pekerjaan yang diidamkan. Trend terkini semakin ramai graduan mencari rezeki dalam bidang lain sehingga ada yang terpaksa menjadi penghantar makanan dan pemandu e-hailing. Sampai bila ini harus berlarutan? Ikuti laporan Amanda Lopez. Saban tahun, 300,000 graduan menamatkan pengajian di seluruh negara, tidak kira menerusi universiti maupun kolej swasta. Namun, bilangan kerja baharu yang diwujudkan hanya separuh. Malah berdasarkan kajian Institut Penyelidikan Khazanah, hampir 30% graduan berpengalaman masih terperangkap dalam pelbagai isu pekerjaan. Saya rasa di sinilah satunya saya rasa perlu ada pada inisiatif yang lebih padu untuk kita panggil sebagai last mile active labour market policy untuk membantu graduan-graduan kita untuk land into the right job from the get-go so that benda ni dia akan terus follow that trajectory. Jelasnya, semua ini berkait rapat dengan isu ketidaksepadanan lulusan dan kerjaya. Isu yang telah lama melarat ini kian membimbangkan kerana berlaku ketidaksepadanan dan ini akan menjejaskan gaji graduan. Kajian turut mendapati 60% graduan yang menerima gaji RM2,000 ke bawah berkelulusan diploma. Faktor lokasi selain kualiti pekerjaan turut memainkan peranan. Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya dan sebagainya. Ini adalah negeri-negeri yang mana penciptaan pekerjaan mahir itu banyak diwujud dan memberi pulangan yang lebih tinggi dari segi gaji. Kalau negeri-negeri seperti GDP yang lebih rendah seperti Terengganu, Kelantan, mereka negeri-negeri ini menawarkan pekerjaan yang lebih rendah dari segi gaji. Isu pokoknya, pemilihan bidang pengajian juga memainkan peranan penting dalam pasaran kerjaya. Contohnya, keluaran graduan dalam bidang pengajian sains sosial, perniagaan dan undang-undang adalah lebih tinggi berbanding kehendak industri. Sebaliknya, yang tidak mencukupi graduan berkemahiran teknikal seperti kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan. Turut membimbangkan, penciptaan kerja tenaga mahir menyusut daripada 49.8% pada 2016 kepada hanya 29.5% pada 2022. Realitinya, kerja separa mahir yang mendominasi pasaran kerja tempatan. Ulas beliau, 48% jumlah pengajian pekerja dalam negara terikat dalam sektor PMKS yang kebanyakannya berskala kecil. Justru, majoriti pekerjaan yang ditawarkan adalah separa mahir. Sasaran kerajaan pula lahirkan 35% tenaga mahir menjelang 2030. Tahun lepas, kita telah lihat pelaburan yang diluluskan lebih 300 bilion ringgit. Ada syarikat-syarikat berteknologi tinggi seperti Amazon, Tesla, Geely, Rongsen dan sebagainya. Infineon juga telah menambahkan. So you need to first create it, the jobs. Dan kejayaan 329 bilion ringgit pelaburan ini berpotensi mewujudkan 130,000 peluang pekerjaan. Kata beliau, lebih 40% daripada peluang pekerjaan diwujudkan itu membabitkan pekerjaan mahir. Bagi mengisi tawaran kerja tenaga mahir ini pula, kerajaan turut memperuntuk 6.8 bilion ringgit menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational (TVET). Isu ketidaksepadanan graduan perlu diatasi dengan segera. Malah bidang yang ditawarkan oleh institusi pendidikan dan kemahiran wajar disemak dan diperkukuh bagi melahirkan graduan yang menepati kehendak semasa industri dan majikan. Amanda Lopez, TV3.